Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk video kali ini, cikgu akan ajar tajuk bahagi masa. Bahagi masa ni ada dua jenis. Yang pertama adalah bahagi masa melibatkan satu unit masa. Dan yang kedua adalah bahagi masa melibatkan dua unit masa. Okay, sebelum kita belajar bahagi masa dengan lebih lanjut, cikgu perlu ulang kaji sedikit. Untuk operasi bahagi, kita ada 3 langkah. 3 langkah dalam bahagi. Yang pertama adalah sifir. Yang kedua adalah tolak. Dan yang ketiga adalah bawa turun. Bahagi masa ni adalah operasi yang paling susah antara tambah masa, tolak masa dan darab masa. Okey, jom kita tengok contoh yang pertama. Lihat gambar ni. Saya berbasikal 28 jam dalam 2 minggu. Okey, soalannya, berapa jamkah Daniel berbasikal dalam seminggu? Pernyataan yang diberikan 2 minggu. Soalan seminggu. Okey, jadi di sini kita perlu buat operasi bahagi. Ayat matematik telah diberikan iaitu 28 jam bahagi 2. Untuk kita buat operasi bahagi, kita perlu tentukan terlebih dahulu. Ini adalah bahagi masa untuk 1 unit masa ataupun 2 unit masa. Okey, tengok dekat sini hanya ada jam sahaja, unit jam sahaja. Jadi ini adalah bahagi melibatkan 1 unit masa. Untuk selesaikan bahagi 1 unit masa, agak mudah sebab kita hanya perlu buat bentuk lazim bahagi seperti biasa dan kita tambahkan unit. Tips untuk buat bahagi masa adalah nombor yang ada unit kita perlu letakkan di dalam ruangan bahagi tu. Macam ni. 28 jam berada di bahagian dalam bentuk bahagi ni. Okey, kemudian bahagi dengan 2. Jadi bahagi dengan 2 bermaksud kita perlu menggunakan sifir 2. Okay, di sini cikgu sediakan bentuk T sifir 2 untuk memudahkan kita membuat rujukan. Okey, kita boleh teruskan untuk membuat operasi bahagi masa. Yang pertama dalam bahagi adalah sifir. Dalam sifir 2, ada tak 2? Ada dekat sini 2. Okey, jadi ini kita letak dekat bawah, yang ni kita letak dekat atas. 2 dekat bawah, 1 dekat atas. Langkah kedua, tolak. 2 tolak 2. Kita dapat sifar. Dan langkah yang ketiga, bawa turun. Bawa turun 8. Kemudian kita perlu ulang kembali dekat langkah pertama iaitu sifir. Dalam sifir 2, ada tak 8? Tengok dekat sifir 2, ada tak 8? Okey, ada 8 sini. 8 kita letak dekat bawah, 4 kita letak dekat atas. 4 dekat atas. Langkah kedua iaitu tolak. 8 tolak 8. Kita dapat sifar. Langkah ketiga bawa turun. Ada lagi nombor nak bawa turun? Tak ada lagi nombor nak bawa turun. Jadi bermaksud kita dah siap jalan kira untuk bentuk lazim bahagi. Okay, jangan lupa tuliskan unit jam. Jawapannya adalah 14 jam. Tengok contoh yang kedua. Diberi ayat matematik 128 minit bahagi 8. Sama dengan berapa minit? Untuk soalan ni adalah bahagi melibatkan 1 unit masa iaitu unit minit. Ayat matematik dah disediakan, jadi kita boleh terus buat bentuk lazim. Okey, untuk bentuk lazim
bahagi masa, kita letakkan yang ada unit dekat bahagian dalam bentuk lazim tu. 128 minit bahagi 8. Untuk soalan ni kita perlukan sifir 8. Jadi cikgu sediakan di sini bentuk T sifir 8 untuk memudahkan kita rujuk. Dalam sifir 8 ada tak 1? Tengok sifir 8 ada tak 1? Tak ada. Kalau tak ada 1, kita boleh ambil sifar. Okay, tapi bila kita buat sifar, sebenarnya kita boleh skip terus. Kita boleh tengok dua nombor yang pertama ni, iaitu 12. Dalam sifir 8 ada tak 12? Pun tak ada 12. Jadi bila tak ada 12, kita ambil nombor yang kecil sedikit daripada 12, iaitu nombor 8. Jadi 8 kita letak dekat bawah, 1 kita letak dekat atas. Siap langkah pertama bahagi, iaitu sifir. Langkah kedua, tolak. 12 tolak 8. 12 tolak 8, kita dapat 4. Langkah ketiga, bawa turun. Okay, maksudnya 8 kita perlu bawa turun ke sini. Ulang balik langkah pertama sifir. Dalam sifir 8 ada tak 48? Tengok dekat sini, sifir 8 ada 48. Okey, ada 48. Jadi kita pilih 48 letak dekat bawah, 6 letakkan dekat atas. Langkah kedua bahagi iaitu tolak. 48 tolak 48. Kita dapat sifar. Dan langkah ketiga bawa turun. Ada lagi nombor nak bawa turun, dah tak ada nombor nak bawa turun. Jadi bermaksud kita dah siap operasi bahagi. Jangan lupa tuliskan unit 16 minit. Jadi jawapan untuk 128 minit bagi 8 adalah 16 minit. Okey, boleh lihat di sini, semak dengan darab. Ini adalah cara untuk kita memastikan jawapan kita betul ataupun salah. Kita boleh buat darab. Darab macam mana? Kita patah balik dari sini, 16 minit, darab 8, dapat tak 128? Okey, cikgu buat darab. 16 minit darab 8. 6 darab 8, 48. 8 dekat bawah, 4 dekat atas. 1 darab 8, 8 tambah 4, kita dapat 12. 128 minit. Okey, jadi jawapan kita betul. Okey, jom tengok contoh yang ketiga. 364 saat bahagi 7. Untuk soalan ni, kita perlu tentukan 1 unit masa ataupun 2 unit masa. Okey, ini adalah bahagi melibatkan 1 unit masa, iaitu unit saat. Okey, ayat matematik telah diberikan 364 saat bahagi 7. Boleh buat bentuk lazim, iaitu di mana kita letakkan 364 dekat bahagian dalam dan 7 dekat luar. Ini bermaksud kita perlu menggunakan sifir 7. Cikgu sediakan dekat sini bentuk T sifir 7 untuk memudahkan kita membuat rujukan. Okey, langkah pertama dalam bahagi iaitu sifir. Dalam sifir 7 ada tak 3? Dalam sifir 7 ada tak 3? Tak ada 3. Yang kecil sikit daripada 3 adalah sifar. Jadi bila sifar sama macam contoh kedua tadi, kita boleh skip 3 ni, kita tengok 2 nombor iaitu 36. Jadi dalam sifir 7 ada tak 36? Pun tak ada. Bila tak ada, kita boleh pilih yang kecil sikit, iaitu 35. Jadi 35 letakkan dekat bawah, 5 kita letakkan dekat atas. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah tolak. 36 tolak 35. 6 tolak 5, 1. 3 tolak 3, sifar.
Langkah ketiga, bawa turun. Okey. Bawa 4 turun di sini. Seterusnya kita ulang balik langkah pertama iaitu sifir. Dalam sifir 7 ada tak 14? Dalam sifir 7 okey ada 14. Jadi kita pilih 14 letak dekat bawah, 2 letakkan dekat atas. Langkah kedua tolak 14 tolak 14. Kita akan dapat sifar. Dan langkah ketiga bawa turun. Ada lagi nombor nak bawa turun? Dah tak ada. Bermakna kita dah siap operasi bahagi. Jangan lupa tuliskan unit dekat atas ni. Okay, jadi jawapan dia 364 saat bahagi 7 adalah 52 saat. Okay, kita tengok contoh keempat. Saya berkebun 5 jam 45 minit untuk 5 hari. Soalan dia, kira masa Puan Alia berkebun setiap hari. Okay, pernyataan yang diberikan dekat sini adalah 5 hari. Tapi soalan minta setiap hari. Setiap hari bermaksud apa? Bermaksud 1 hari. Okay, jadi ayat matematik telah diberikan iaitu 5 jam 45 minit bahagi 5. Untuk soalan ni, kita perlu tentukan 1 unit masa ataupun 2 unit masa. Okay, kita tengok dekat sini, ada jam, ada minit. Ada jam, ada minit. Bermaksud, ini adalah soalan bahagi melibatkan 2 unit masa. Okay, untuk soalan bahagi melibatkan 2 unit masa, kamu perlu buat bahagi dalam bentuk lazim 2 unit. Untuk bahagi, tak ada bentuk jadual. Hanya ada bentuk lazim 2 unit. Tips dalam bahagi adalah yang ada unit kita letakkan dekat bahagian dalam. Okay, jadi 5 jam 45 minit letakkan dekat bahagian dalam. Bahagikan dengan 5. 5 dekat luar. Okay, di sini kita tahu kita perlu gunakan sifir 5. Okay, cikgu sediakan di sini bentuk T sifir 5 untuk memudahkan kita membuat rujukan. Okay, jadi kita boleh buat bentuk lazim 2 unit untuk bahagi. Macam mana nak buat bentuk lazim 2 unit untuk bahagi? Pertama sekali kamu perlu abaikan yang bahagian unit yang kecil. Okay, macam contoh dalam soalan ni, jam dan minit kita perlu abaikan terlebih dahulu minit. Hanya tengok dekat jam dan anggap seperti 1 unit sahaja. Selesaikan. Dalam sifir 5 ada tak 5? Okay, ada 5. Jadi 5 dekat bawah, 1 dekat atas. Dan langkah kedua, tolak 5 tolak 5. Dapat sifar. Okey, langkah ketiga, bawa turun. Ada lagi nombor nak bawa turun? Dah tak ada. Jadi bermaksud bahagian jam kita dah selesaikan. Okey, baru kita tengok dekat bahagian minit pula. Dalam sifir 5 ada tak 4? Okey, dalam sifir 5, 4. 4 tak ada. Yang kecil sikit daripada 4 adalah sifar. Jadi bila sifar, kita boleh skip dan tengok kedua-dua nombor ni 45. Dalam sifir 5 ada tak 45? Okey, ada dekat sini 45. 45 dekat bawah, 9 letakkan dekat atas. Langkah kedua, tolak 45 tolak 45. Sifar. Langkah ketiga, bawa turun. Ada nombor nak bawa turun? Tak ada nombor nak bawa turun. Bermaksud kita dah siap. Jangan lupa letakkan unit minit dekat atas ni. Okay, jadi jawapan dia adalah 1 jam 9 minit. Okay, kita tengok contoh seterusnya. Diberi ayat matematik 56 minit 32 saat bahagi 4. Jawapan dalam minit dan saat. Okay, seperti yang kamu dapat lihat, ini adalah soalan bahagi melibatkan 2 unit masa. Iaitu unit, minit dan saat. Okay, ayat matematik telah diberikan. Jadi kita boleh terus buat pengiraan. 56 minit 32 saat kita letakkan dekat bahagian dalam bahagi.
Itu adalah tips untuk kita buat bahagi masa. Okey, bentuk lazim telah dibuat. Berdasarkan bentuk lazim ni, kita tahu bahawa kita perlukan sifir 4. Cikgu sediakan di sini sifir 4 untuk memudahkan kita membuat rujukan. Untuk menyelesaikan bahagi melibatkan 2 unit masa, kita perlu buat bentuk lazim 2 unit macam ni. Macam contoh keempat tadi, untuk menyelesaikan bentuk lazim 2 unit, kita perlu tengok unit yang ini dahulu dan abaikan yang ini. Okay, tengok unit ini sahaja dahulu dan selesaikan seolah-olah ini hanyalah soalan bahagi melibatkan 1 unit. Okey, dalam sifir 4 ada tak 5? Tak ada 5, jadi kita boleh pilih yang kecil sikit, iaitu 4. 4 letak dekat bawah, 1 letak dekat atas. Okey, seterusnya tolak. 5 tolak 4, kita dapat 1. Langkah yang ketiga, bawa turun. Kita perlu bawa 6 ni turun ke bawah. Jadi daripada 1 dah jadi 16. Ulang semula langkah sifir. Dalam sifir 4 ada tak 16? Tengok sifir 4. Okey, ada dekat sini 16. Jadi kita pilih 16 letak dekat bawah, 4 letakkan dekat atas. Langkah kedua iaitu tolak. Sifar. Langkah ketiga, bawa turun. Dah tak ada nombor nak bawa turun. Bermaksud kita dah siap pengiraan untuk unit minit. Okey, boleh pergi ke unit saat pula. Dalam sifir 4 ada tak 3? Okey, 3 tak ada, tapi kecil sikit adalah sifar, jadi kita boleh skip. 3 kita skip, kita tengok kedua-dua nombor 32. Okey, dalam sifir 4 ada tak 32? Ada 32 dekat sini. Pilih 32 dekat bawah, 8 letakkan dekat atas. Langkah kedua, tolak. 32 tolak 32, kita akan dapat sifar. Langkah ketiga, bawa turun. Ada lagi tak nombor nak bawa turun? Dah tak ada nombor nak bawa turun. Bermaksud kita sudah siapkan bahagi untuk unit saat. Tuliskan saat dekat atas ni. Jadi jawapan dia 14 minit 8 saat. Okey, kesimpulannya, untuk bahagi masa, pertama sekali kamu perlu mengetahui asas dalam bahagi, iaitu bahagi 3 langkah. Yang pertama sifir, yang kedua tolak, yang ketiga bawa turun. Jika kamu masih belum kuasai ini, kena buat ulang kaji dan kuasai bentuk lazim bahagi terlebih dahulu. Okey, yang kedua, bahagi 1 unit masa, lakukan bentuk lazim bahagi dan letakkan unit masa yang berkaitan. Kita hanya perlu buat bentuk lazim seperti biasa dan letakkan unit masa dekat situ. Dan tips dia, kita boleh letakkan yang ada unit masa, letakkan di bahagian dalam bahagi bentuk lazim. Dan yang ketiga, bahagi 2 unit masa, kita perlu lakukan bentuk lazim 2 unit untuk bahagi. Macam mana bentuk lazim 2 unit? Okay, kita perlu buat unit yang belah kiri terlebih dahulu dan abaikan yang belah kanan. Kemudian baru kita buat yang belah kanan. Okay, jadi itu sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.